Baiklah, terima kasih banyak-banyak Nadine Nordin dan juga penerbitnya Nurliana Izam bergembira di pantai Tanjung Balau di negeri Johor. Jadi anda boleh sendiri pergi ke sana untuk menyaksikan keindahan bukan sahaja Tanjung Balau di sana, ada Desaru dan banyak lagi produk-produk pelancongan di negeri Johor. Baiklah, sekarang kami akan kongsikan kepada anda semua ini berkaitan dengan perkhidmatan modifikasi khas kerusi roda. Jadi saya bersama dengan Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Rahim, iaitu pengerusi Koperasi Cakna OKU Kelantan Berhad, dan juga kita ada Encik Rosdi Osman, iaitu pengerusi Persatuan Spinal Pantai Timur, kerana sudi bersama-sama dengan kita. Terima kasih pada hari ini untuk kita bercakap mengenai modifikasi kerusi roda. Baiklah, kita mulakan dengan doktor pada hari ini. Koop Cakna OKU ini telah ditubuhkan oleh ahli akademik USM. Jadi bagaimanakah idea tercetusnya inisiatif ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nadir di atas jemputan pada hari ini. Dan terima kasihlah kepada pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia kerana menyediakan slot untuk kita berkongsi tentang Koperasi Cakna OKU dan perkhidmatan kepada masyarakat OKU. Ya. Okey, Koop Cakna OKU ini sebenarnya ditubuhkan oleh akademik USM, yang mana USM mempunyai satu unit khas yang kita panggil unit transformasi OKU, iaitu memperkasa program untuk memperkasa OKU lah. Ya. Jadi kita tahu yang sebenarnya OKU ini ada potensi. So kita menggunakan Koperasi OKU ini sebagai satu platform untuk memperkasa mereka lah. Ya. Dan koperasi ini ditubuhkan dan hasil daripada tunjuk ajar kita punya penasihat Profesor Madya Dr. Muhammad Saad bin Ismail, iaitu ahli majlis perunding koperasi kebangsaan dan mempunyai pengalaman yang luas lah tentang koperasi ini. Dan juga saya difahamkan koperasi ini ditubuhkan sebagai platform untuk memenuhi aspirasi USM. Bagaimanakah penubuhan koperasi ini boleh memenuhi aspirasi USM? Betul. USM di bawah agenda APEX yang menetapkan bahawa salah satu kelompok golongan terkebawah sebagai agenda utama termasuklah golongan OKU. Jadi melalui unit transformasi OKU kita tubuhkan beberapa program yang untuk memperkasa OKU. Jadi unit transformasi OKU lah yang kita ambil sebagai tanggungjawab untuk memperkasa mereka ni. So contohnya pada kita ada banyak program, ada projek latihan pekerjaan OKU, ada pertanian OKU dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan berkongsi tentang bagaimana projek modifikasi khas kursi roda ini boleh membantu menyelesaikan masalah dan memperkasa masyarakat OKU. Okey. Jadi sekarang mungkin doktor boleh ceritakan juga latar belakang mengenai modifikasi kerusi roda ini. Okey, sebenarnya projek modifikasi khas kursi roda ini bermula agak lama, sejak tahun 2013 melalui kerjasama MOU dengan RICD, Rajana Garindra Institute of Child Development di Chiang Mai, Thailand, melalui MOU yang diinisiatifkan daripada bahagian jaringan industri masyarakat daripada USM Pulau Pinang. Dan daripada MOU ini RICD melatih tim USM untuk melakukan proses modifikasi kursi roda dan juga latihan, dan seterusnya mereka mendermakan sebahagian daripada kursi roda kepada USM untuk kita edarkan kepada masyarakat lah. So daripada latihan inilah kita teruskan kepada daripada asas ini kita bentukkan satu pasukan kursi roda modifikasi, dan seterusnya kita dapat memohon dana daripada KTP, Knowledge Transfer Program, dan juga yang terbaru daripada dana daripada Malaysian Research University Network, dan terbaru sekali juga daripada dana daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebanyak RM60,000. Okey. Untuk Encik Rosdi Osman, apakah perkara yang dilakukan untuk memenuhi aspirasi dan juga apa yang dilakukan itu modifikasi kerusi roda ini melalui Persatuan Spinal Pantai Timur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak ATM menjemput saya pada hari ini. Tugas yang saya berada di PTO sebagai facilitator ataupun instruktor untuk penggunaan kerusi roda secara teknikal. Sebab kita tahu bila kita duduk berkerusi roda, kita perlukan teknik untuk menolak ataupun mengendalikan kerusi roda dengan secara betul. Untuk mengelakkan daripada pengguna kerusi roda mendapat kecederaan yang lebih serius semasa ataupun menggunakan kursi roda. Dan saya juga di sana, saya sebagai
juruteknik untuk membuat ubah suai kepada pengguna yang menggunakan kursi roda dengan sebaik mungkin untuk menggunakan kursi roda tersebut. Okey, doktor, apakah perkhidmatan ditawarkan melalui kempen koperasi Cakna OKU ini? Okey, seperti yang terima kasih Haji Ade. Seperti yang sebutkan tadi, koperasi Cakna OKU ini adalah satu usaha kita untuk membantu aspirasi USM dan seterusnya dapat membantu masyarakat. So daripada dengan bantuan dan kerjasama daripada SKM ini, kita telah membentuk satu sistem untuk bantuan kursi roda yang mana selalunya masyarakat selalunya sukar untuk menentukan kursi roda bagaimana kita nak beli. So di koperasi USM ini, koperasi Cakna OKU menyediakan satu perkhidmatan untuk konsultasi daripada kepakaran occupational therapy atau terapi cara kerja untuk menilai dan memberi recommendation kursi roda yang bahagian mana yang sesuai bergantung kepada condition patient, bergantung pada persekitaran dan penggunaan. Seterusnya kita akan buat fitting, kita panggil, untuk tentukan kursi roda yang dibeli ini sesuai dengan keadaan pasien tersebut. Ya, sebab kursi roda bukan one size fits all, so dia perlukan modification, sama ada kena buat fitting untuk betulkan kedudukan, strapping dan sebagainya. Dan selepas itu, selepas kita bekalkan, kita akan adakan juga latihan sebelum mereka ni guna kursi roda. So maknanya tidaklah kata kursi roda ini lebih terserah, that's it. Sebenarnya dia memerlukan kepada latihan juga, dan Cik Rosdi lah yang pakar yang bahagian untuk latihan kursi roda tersebut. Jadi sehingga hari ini sudah pun berapa ramai yang sudah pun mempunyai kursi roda yang telah pun dimodifai oleh operasi? Ya, Alhamdulillah. So sekarang ni kalau kira segi statistiknya sudah hampir lebih daripada 500 orang lah yang telah mendapat manfaat daripada sini, dan insyaAllah bila kita wawarkan begini mungkin lebih ramai lagi masyarakat yang akan dapat manfaat lah, insyaAllah. Bagaimana untuk masyarakat mendapatkan maklumat jika berminat untuk mendapatkan perkhidmatan modifikasi kursi roda daripada koperasi? Okey, masyarakat dialu-alukan untuk menghubungi kami daripada Facebook kami ataupun daripada nombor telefon 09 767 7772 untuk berhubungan kami, dan kita melalui temu janji untuk kita dapatkan buat perkhidmatan. Okey, Encik Rosdi, bagaimana proses latihan dijalankan kepada pesakit-pesakit ini? Terima kasih. Latihan yang biasa untuk kita kendalikan bila menggunakan kursi roda, kita menerapkan kepada empat sesi latihan. Pertama, bila duduk. Kedua, untuk menolak kursi roda. Ketiga, untuk membuat pusingan. Dan keempat adalah untuk wheelie. Ini perkara yang mesti diharungi setiap yang ingin menggunakan kursi roda dengan cara teknikal yang betul. Kalau tidak, nanti pelbagai masalah yang akan diterima dengan jangka masa yang panjang untuk yang menggunakan kursi roda. Kalau tidak betul dengan teknik memang dia mendatangkan masalah. Ya. Okey, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses modifikasi ini? Adakah umur, antina, jenis sakit ataupun apa? Cabaran utama adalah untuk memenuhi keperluan pasien itu, sebab walaupun yang kita dapati, yes, kursi roda kita boleh modify, tetapi persekitaran menggunakan kursi roda tersebut yang mencabar. Sebab contoh utama adalah bagaimana nak menggunakan kursi roda di rumah. Sedangkan di rumah ini environmentnya agak sukar. Contohnya kalau rumah di Kelantan banyak yang bertangga. Bagaimana nak buat ramp yang untuk membolehkan kursi roda naik ke rumah, untuk membolehkan pelatih OKU yang guna kursi roda ini menggunakan kursi rumah untuk guna di rumah. Dan kos untuk buat modifikasi ini terlalu mahal. Kadang-kadang itu pasien terpaksa sacrifice hanya angkat dan sebagainya untuk gunaan kursi roda tu. So isu modifikasi lah banyak isu lagi. Dan kalau di Kuala Lumpur, alhamdulillah dari segi accessibility saya rasa dah banyak, tapi di Kelantan isu accessibility menggunakan kursi roda di kawasan masyarakat masih lagi ke belakang lah. Mengikut rekod pesakit, bagaimana yang banyak menggunakan kursi roda yang dimodifikasi? Okey, yang pertama, kumpulan yang pertama adalah kes-kes yang spinal. Okey, yang pertama yang spinal, kes-kes spinal, sama ada kalau dewasa spinal yang kejayaan tulang belakang, dan kita panggil kanak-kanak yang spinal bifida. So grup ini sebenarnya yang patut mendapatkan kursi roda, sebab mereka ini ada potensi yang lebih besar bila ada accessibility, mobility untuk bersekolah, untuk bekerja dan sebagainya. Yang pertama. Cabaran yang paling sukar sekali lagi adalah untuk anak-anak cerebral palsy. Sebab cerebral
cerebral palsy ini ada dua keadaan. Satunya dia tidak ada pergerakan dan kita perlukan dapat posisi yang betul untuk menghalang daripada berlaku kecacatan. Pada masa sama, kalau dia datang dengan kecacatan yang telah ada kontraktur dan sebagainya, kita terpaksa berfikir dengan cara yang luar kotak dan kreatif in order untuk pastikan posisi yang betul untuk dua tujuan. Satu, mengekalkan tujuan posisi yang betul. Pada masa sama, cuba untuk memperbetulkan balik apa kita panggil kecacatan pada badan pesakit CP itu. Encik Rosli, mungkin Encik Rosli ada saranan dan juga nasihat kepada mungkin ada pesakit yang baru sahaja menggunakan kerusi roda. Mungkin ada yang sudah pun daripada kecil menggunakan kerusi roda, itu berbeza. Tetapi mereka yang daripada normal, akhirnya contohnya aksiden dan sebagainya menggunakan kerusi roda. Apakah nasihat-nasihat dan juga saranan Encik Rosli? Okey, saranan dan nasihat saya, bila mana kita perlu menggunakan kerusi roda, kita perlu berjumpa ataupun mendapat latihan daripada mereka yang ada kepakaran penggunaan kerusi roda tersebut. Pada awalnya saya bercakap tadi, kita mesti dan wajib mendapat nasihat atau bimbingan daripada pakar adalah untuk mengelak daripada kecederaan atau kecacatan yang kita alami lebih parah setelah kita menggunakan kerusi roda. Dan di sini bila jiran-jiran dengan Kelantan yang di luar sana, saya memohon dan menyeru supaya datang ke pusat termasi OKU HUSM MAIK. Kita sama-sama membimbing atau memberi pelajaran ke penggunaan kerusi roda dengan cara betul. Lokasinya di mana tu? Lokasinya terletak di Hospital Universiti Sains Malaysia Kampus Kuban Krian, Kampus Kuban Krian Kelantan. Dan bila di sana ada guide-guide lah dia, dan minta berhubung dulu dengan nombor telefon yang dia bagi tadi, dan insyaAllah kita akan membuat temu janji dan kita akan mendapatkan nasihat-nasihat, dan kita di pihak kita sendiri akan memberi nasihat dengan cara yang penuh taktikal bila menggunakan kerusi roda. Okey. Laman Facebooknya ada di kaca TV anda. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut di Facebooknya, ataupun boleh sahaja orang kata sekarang sedang DM sahaja ataupun messenger saja dekat Facebook itu. Nanti pihak USM akan entertain anda punya request. Kalau kita lihat di banting tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jenis kerusi roda. Adakah itu fix ataupun ia lagi banyak sebenarnya daripada jumlah 10 ini, daripada banting ini? Okey, kerusi roda sebenarnya apa yang kita buatlah koperasi channel OKU cuba membantu pengguna-pengguna kerusi roda ataupun pembeli-pembeli kerusi roda untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan kerusi roda yang betul. Okey, yang senarai yang kita tunjukkan itu adalah gambaran sebenarnya kerusi roda ini terlalu banyak jenisnya, yang itulah sebagai beberapa contoh sajalah. Jadi semua ini tertakluk kepada keadaan pasien itu. So kalau pasien pengguna kerusi roda itu memerlukan kepada yang memerlukan support belakang ataupun support kepala, kita akan cari yang ada full support dan recline yang boleh turun naik dan sebagainya. Dan kalau pesakit itu, maknanya pengguna kerusi roda itu yang jenis yang stabil macam Cik Rosli ni, dia belakang dia stabil, kita gunakan kerusi roda aktif supaya dia boleh naik kereta, boleh bekerja dan sebagainya. So terlalu banyak variation. Pada masa sama, walaupun kita beli itu dah kiranya dah yang sophisticated lah, yang bagus, itu pun belum tentu sesuai sebab mungkin saiz kerusi lebar duduk tak, kaki panjang dan sebagainya tidak sesuai, yang memerlukan fitting dan modifikasi lagi. Maksudnya pesakit perlu membeli kerusi roda sendiri dahulu sebelum proses modifikasi. Okey, untuk makluman sidang hadirin pendengar semualah. So alhamdulillah sekarang ini dengan adanya di pusat termasi OKU ini, sekarang kita ada create satu sistem. Seperti yang sebutkan tadi, unit pusat termasi OKU di USM ada pelbagai rangkaian projek untuk memperkasa OKU. Salah satu adalah kursi roda ini. So apa yang berlaku sekarang ini, kita ada kerjasama dengan Majlis Agama Islam Kelantan. So mana-mana yang masyarakat yang bukan kursi roda, mungkin kita boleh salurkan kepada pihak yang berkenaan untuk bantuan. So jadi bila ada permohonan kursi roda, kita tengok pesakit itu kalau dia boleh beli sendiri dan kita akan modify lah. So balik pada soalan tadi, beli mana memang kena beli sesuai dengan dia, baru kita boleh modifikan. Jadi apakah perancangan seterusnya selepas ini untuk membesarkan lagi modifikasi kerusi roda ini?
Okey, alhamdulillah Sidang hadirin ya. Sekarang ini alhamdulillah masyarakat di Kelantan yang di Kubang Krian dekat dengan USM Kampus Kesihatan mungkin boleh mendapatkan perkhidmatan kursi roda dengan mudah. Bagaimanapun banyak lagi tempat-tempat lain yang mungkin yang tidak ada yang suka untuk mendapat konsultasi ini. So saya mengharapkan kepada dua perkara lah. Kepada pengguna kursi roda yang menggunakan kursi roda ini boleh jumpa dengan pakar yang betul dan untuk mendapatkan maklumat yang betul sebelum kursi roda ya, sebab kalau kita belanja harga tidak menentukan kesesuaian ya. So bila kita beli kursi roda itu kita melabur membeli kursi roda yang betul untuk kegunaan sakit ya, pertama. Yang kedua, kepada ahli masyarakat yang NGO ke sebagainya ataupun institusi ataupun organisasi yang ingin membantu masyarakat untuk kursi roda ini, berhubunglah dengan kita supaya maklumat dan pemilihan kursi roda yang kita berikan kepada pengguna kursi roda ini mendapat maklumat yang betul. So akhirnya yang penting sekali adalah jika mana-mana NGO atau institusi yang berminat untuk memerlukan perkhidmatan yang sama, boleh berhubungan kita untuk kita bekerjasama lah untuk supaya lebih ramai masyarakat boleh mendapatkan perkhidmatan ini. Cik Rosli menggunakan kursi roda telah pun dimodifikasi. Saya menggunakan kursi roda kira tempahan yang betul lah dengan kepegodaan saya, dengan kecekapan yang saya ada dan dengan saiz yang betul untuk saya gunakan. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada Dr. Zul. Okey, saya ucapkan penghargaan kepada pihak RTM dan juga pihak SKM di atas bantuan pada hari ini, dan saya harap masyarakat lebih aware bahawanya kursi roda is not one size fits all ya, memerlukan maklumat yang betul dan untuk dia kursi roda. Yang kedua adalah, maafkan saya, kursi roda bukan setakat beli tapi perlukan latihan penggunaan. Itu dia. Saya bersedikit mengenai modifikasi kursi roda. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Rahim, pengerusi Koperasi Cakna OKU Kelantan Berhad, dan juga Encik Rosli Osman, pengerusi Persatuan Spinal Pantai Timur. Baiklah, kita akan